Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Pinot. Saya Vion, Divyasri dan juga Pavitara dari kumpulan 6 akan melakukan analisis artikel. Baiklah. Artikel pilihan kami ialah bertajuk Penerapan Kemahiran Insannya bagi Domain Afektif Kemahiran Komunikasi sepanjang hayat sosial dan kepimpinan untuk kemenjadian siswa universiti. Baiklah, kita terus masuk kepada isi kandungan. Yang pertama ialah keutuhan wacana yang melibatkan keutuhan dari segi semantik, leksikal, fonologi, dan juga gramatikal. Yang kedua, penulisan rujukan. Dan terakhir ialah kejelasan kandungan artikel. Baiklah, saya akan mulakan analisis artikel ini dari segi keutuhan wacana, yaitu keutuhan semantik. Kita tahu bahwa keutuhan semantik melibatkan hubungan semantik di antara bagian-bagian wacana yang agar terdapat pertautan antara unsur-unsur ayat dan juga hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Baiklah, hubungan sebab dan akibat. Uh, Dalam teks ini, penulis menyatakan bahwa sistem pendidikan yang sedang diamalkan sekarang hanya berjaya dalam memberikan kemahiran kognitif dan sebagian besar kemahiran psikologi yang akhirnya menyebabkan kemahiran insannya domain efektif dan sosial yang sangat penting untuk pembentukan insan kamil yang seimbang amat ketinggalan jauh. Oleh itu, kesannya dapat dilihat dengan penulis menggunakan kata daripada Faizullah, yaitu menyatakan bahwa produk sistema pendidikan ataupun model insan yang dibentuk adalah tidak seimbang. Itu merupakan akibat. Baiklah, kita teruskan kepada hubungan sebab dan tujuan. Sebabnya ialah domain efektif amat penting dalam diri pelajar. Mengapa? Apakah tujuan? Tujuan adalah untuk mencapai tahap prestasi pelajar dan penghayatan diri pelajar. Dan kita tahu juga ayat-ayat tersebut juga terdapat kesatuan yang bermaksud terdapat kaitan dengan tajuk asal, yaitu tajuk asal artikel. Baiklah, kita teruskan kepada hubungan sebab dan hasil. Kesimpulannya, kemahiran efektif sangat dititik beratkan dalam membentuk jati diri negara bangsa. Sebab dan hasilnya akan menghasilkan para pelajar universiti yang amat prihatin pada masa yang akan hadapan, pada masa yang akan datang. Baiklah, latar dan kesimpulan. Kajian Makluna menyatakan bahwa terdapat lebih kurang 40 graduan baru tidak dapat pekerjaan. Perkataan ayat ini merupakan suatu latar dan kesimpulannya rupa-rupanya disebabkan oleh faktor komunikasi yang melibatkan faktor personality lemah dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan kepada hubungan memperkuatkan isi. Isi di sini ialah kemahiran berkomunikasi merupakan kemahiran yang utama. Penulis menyatakan beberapa sebab agar sebagai suatu sokongan kepada isi tersebut dan juga terdapat pertautan yang jelas dan juga kesatuan dengan tajuk asal. Kesatuan tajuk atau topik. Dalam teks ini dapat dilihat terdapat hubungan dan juga kaitan dengan tajuk asal artikel dan menyebabkan teks ini baik utuh dan utuh. Baiklah. Dan juga seterusnya ialah hubungan sosial antara penuntut dan juga penuntut. Terdapat sesi soal jawab yang dilaksanakan oleh penulis untuk bertanya kepada siswa-siswi guru, siswa-siswi universiti, maafkan saya, berdasarkan berkaitan beberapa soalan. Contohnya, penulis menyatakan tanya bahwa sejauh manakah kepentingan kemahiran sepanjang hayat kepada pelajar di universiti, dan terdapat pendengar dan juga soal jawab daripada soal daripada siswa universiti. Dan kita teruskan kepada ahli yang seterusnya. Dari segi keutuhan leksikal, terdapat 7 ciri iaitu antonim, sinonim, homonim, kolokasi, hiponim dan pengulangan kata. Antonim bermaksud kata-kata yang mempunyai maksud yang berlawanan. Secara kita boleh nampak dalam artikel ini terdapat perkataan-perkataan yang mempunyai maksud berlawanan seperti lebih, sederhana, kompleks dan sebagainya. Dari segi sinonim, sinonim bermaksud perkataan-perkataan yang mempunyai maksud yang sama.
Menurut artikel ini, kita boleh nampak kemahiran perkataan-perkataan seperti kemahiran, keterampilan, pembangunan, memperkembangkan, peringkat awal, peringkat akhir yang memberi maksud yang hampir sama. Hiponim merupakan satu cara yang menjelaskan tentang dan memberi lingkungan dalam struktur makna, seperti kemahiran insania, kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah, kerja berkumpulan, pembelajaran berterusan dan pengurusan, keusahawanan, etika dan moral dan juga kepimpinan. Yang ini merupakan sekumpulan dan memberi lingkungan kepada perkataan kemahiran insania. Dan juga dari gerah hati, nilai penghargaan, penghairan, motivasi dan sikap memberi perlingkungan kepada perkataan domain efektif. Homonim adalah perkataan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Dalam artikel ini mempunyai perkataan rasa yang telah digunakan 2 kali dan mempunyai makna yang berlainan. Rasa yang pertama mempunyai kemahiran efektif menekankan kepada nada rasa. Tetapi perkataan rasa yang digunakan pada kali kedua adalah perkara ini saya rasa. Perkataan ini mempunyai makna yang berbeza telah digunakan dalamnya. Kolokasi digunakan sebagai pembeza makna dan hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan lain. Dalam artikel ini, pembangunan model insan, perkembangan efektif, pembinaan sasial dan karakter, membangunkan kemahiran generik. Perkataan-perkataan ini telah digunakan sebagai kolokasi dalam artikel ini. Dalam artikel ini juga terdapat ciri pengulangan kata yang sama. Dalam artikel ini, pengajaran dan pembelajaran telah digunakan 2 kali dan kemahiran insaniah telah digunakan sebanyak 4 kali dan pengulangan kata yang sama telah dilakukan dalam artikel ini. Sekarang keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi membuat kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi, bahasa dan ciri-ciri peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Tugas bidang fonologi ialah merumuskan, menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara terperinci. 3 aspek utama fonologi ialah hubungan dari segi hentian nada suara dan intonasi suara, hubungan melalui intonasi suara, hubungan berdasarkan nada suara. Dalam petikan artikel ini, titik nokta dan koma digunakan sebagai satu ciri keutuhan fonologi yang membezakan antara 2 ayat dan intonasi suara. Dari segi keutuhan gramatikal, dalam petikan ini kita boleh nampak penulis artikel ini telah menggunakan kata-kata ganda seperti kerja-kerja khusus-khusus dan dia juga menggunakan perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan seperti mengaplikasikan, meningkatkan dan didaftarkan. Penulis artikel tersebut mengambil beberapa maklumat dalam artikel tersebut. Beliau menggunakan maklumat sebagai rujukannya. Rujukan semua itu dalam urutan alfabet, tetapi beliau tidak menggunakan format APA. Ini merupakan rujukan-rujukan yang beliau digunakan dalam artikel tersebut. Dalam sesuatu artikel, konsep koheren dan kohesi adalah amat penting. Koheren bermaksud idea-idea yang diuraikan dengan jelas dan disokong dengan contoh dan uraiannya. Koheren juga memudahkan pembaca untuk mengikuti urutan hujah dan tujuan penulis. Kohesi bermaksud pula unsur-unsur penanda wacana digunakan untuk menunjukkan kesepaduan antara ayat-ayat secara padu dan utuh.
Penulis artikel ini juga menggunakan konsep koheren dan kohesi dalam artikel ini. Contoh koheren yang digunakan oleh penulis tersebut ialah kemahiran insania pelajar masa kini adalah sangat penting kerana memberi banyak faedah bukan sahaja kepada institut pengajian tempatan di Malaysia, malahan institut-institut lain turut terlibat dalam masalah ini. Ini merupakan isi utama dalam perenggan tersebut. Huraian bagi isi tersebut ialah keadaan ini memberi peluang kepada industri perkajian dan dalam memilih tenaga kerja yang memenuhi kehendaknya. Penulis juga memberi kesan terhadap isi dan huraian tersebut. Ini adalah contoh kesan isi tersebutnya. Oleh itu, dalam melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran, kurikulum mesti lebih menyeluruh dan mengikuti perkembangan teknologi semasa supaya tenaga kerja yang mendidik berkebolehan dan berkemahiran. Penulis artikel ini memasukkan isi penting seterusnya huraian bagi isi tersebut dan juga kesan kepada isi tersebut. Ini akan memberi jelasan kepada pembaca dan juga dapat memahami isi tersebut dengan jelas dan mudah difahami. Penulis artikel ini juga menggunakan konsep kohesi dalam artikel ini. Contoh konsep kohesi yang digunakan dalam artikel ini ialah seperti penggunaan penanda wacana. Contoh penanda wacana yang digunakan dalam artikel ini ialah namun begitu, dengan ini, oleh hal yang demikian. Penggunaan penanda wacana dalam sesuatu perangan akan membantu perangan tersebut akan memberi jelasan yang penuh dan dapat memberi perkaitan yang jelas. Jadi pembaca bolehlah mendapat penjelasan yang baik. Penggunaan penanda wacana juga membantu pembaca tersebut itu meningkatkan keminatan dalam artikel tersebut dan juga tidak akan pembaca tidak akan berasa bosan semasa membaca artikel tersebut. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kejelasan kandungan artikel dari segi pemeranganan. Sebelum itu, saya menjelaskan tentang pengenalan yang aspek-aspek yang penting dalam pengenalan yang menarik. Dalam pengenalan yang menarik, perlulah mempunyai tajuk, definisi tajuk tersebut, latar belakang ataupun sejarah bagi tajuk tersebut, seterusnya peribahasa, pepatah, congan kata ataupun pandangan tokoh. Ini akan memberikan pendahuluan tersebut akan menarik perhatian pembaca. Semasa saya menganalisis artikel ini, saya dapati definisi dalam pendahuluan dan juga pandangan tokoh dalam artikel tersebut. Contohnya, kemahiran insania merupakan satu elemen yang menggunakan kemahiran genetik yang merentas pelbagai domain pembelajaran. Ini merupakan definisi bagi tajuk tersebut. Seterusnya, Kementerian Pengajian Tinggi 2006 menyatakan bahawa K1 belajar terdiri daripada penguasaan kemahiran seperti kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan. Ini merupakan pandangan dua orang tokoh iaitu Azman dan Azrin Harina. Dalam artikel ini juga, penulis dapat memberi pelbagai pandangan tokoh, definisi, fakta-fakta penting dalam pengenalan bagi mengambil perhatian pembaca dan juga memberi kejelasan yang tepat kepada pembaca. Dari segi pemeranganan dalam pernyataan masalah pula, penulis tersebut menyertai isi utama dalam pernyataan masalah. Seterusnya, beliau juga memberikan huraian selanjutnya bagi isi tersebut dan juga beliau memberi kesan kepada isi tersebut. Ini dapat menjelaskan isi ini secara terperinci kepada pembaca. Dalam pernyataan masalah, saya didapati isi seperti persaingan antara graduan universiti awam dengan universiti swasta
serta pelatih institut kemahiran dalam mendapatkan pekerjaan begitu sengit. Ini merupakan isi utama dalam penyataan masalah. Bagi uraian selanjutnya ialah keadaan ini memberi peluang kepada industri pekerjaan dalam memilih tenaga kerja yang memenuhi kehendaknya. Oleh itu, dalam kemelahirkan, ini merupakan impak kepada isi utama tersebut. Oleh itu, dalam melahirkan dapat melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran kurikulum mesti lebih menyeluruh dan mengikuti perkembangan teknologi semasa supaya tenaga kerja yang dididik berkebolehan dan kemahiran untuk bersaing di arena pekerjaan pada masa yang akan datang. Penulis juga memberikan banyak isi dalam pernyataan masalah ini. Dalam analisis saya terdapat beberapa isi yang penting dan dapat memasuki dalam slide ini. Isi semua ini menjelaskan tentang pernyataan masalah dalam artikel ini. Isi-isi semua ini dapat menjelaskan pembaca dan dapat memberi kejelasan yang tepat dan kefahaman yang terperinci kepada pembaca. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sorotan literatur dari segi penerangan. Penulis dalam artikel ini menjelaskan isi yang utama dan juga memberi pendapat tokoh dalam sorotan literatur bagi menjelaskan isi tersebut. Ini merupakan contoh yang saya terdapat dalam artikel ini. Kemahiran berkomunikasi merupakan kemahiran yang utama. Ini merupakan isi utamanya. Menurut Sulaiman MS, beberapa cadangan meningkatkan serta menyebarluaskan aktiviti bahasa, sastra dan budaya dalam apa keadaan kerana kemahiran ini adalah penting. Ini merupakan pandangan tokoh yang menjelaskan tentang kemahiran berkomunikasi. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kejelasan kandungan artikel dari segi pemerenganan dalam perbincangan. Penulis artikel tersebut juga menyertakan perbincangan dalam artikel tersebut. Dia menyertakan pandangan tokoh dan isi dan uraian selanjutnya dan juga impak kepada isi tersebut. Semasa saya menganalisis artikel tersebut, saya mendapati beberapa pandangan tokoh, isi utama dan sebagainya. Saya mengambil pandangan tokoh sebagai contohnya. Menurut Rothwell menyatakan bahawa domain efektif melibatkan penerimaan, tindak balas, menilai, menyelaras sistem menilai dan mengamalkan sesuatu dengan kompleks. Ia merupakan pandangan seseorang tokoh. Penulis juga memberikan isi yang kukuh dan juga memberikan huraian selanjutnya dan memberi impak yang sewajarnya kepada isi tersebut. Impak yang terdapat semasa saya menganalisis ialah, oleh itu domain efektif amat penting dalam diri pelajar agar dapat mencapai tahap prestasi belajar dan penghayatan diri pelajar. Kementerian IPT dilihat mampu menjana graduan yang memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh dari sudut kualiti intelektual serta keterampilan insaniah yang merangkumi aspek sikap, akhlak dan sebagainya. Ini merupakan impak yang sewajarnya kepada isi yang diutamakan oleh penulis tersebut. Dalam perbincangan, penulis memberikan kejelasan yang tepat seperti isi utama, pandangan tokoh dan impak seterusnya yang menyokong isi yang dibagikan. Kesimpulannya, saya akan menjelaskan tentang penutup dari segi pemerenganan. Dalam sesuatu penutup yang cemerlang akan mengulangi isi yang penting dan menegaskan isi-isi tersebut dan juga memberi cadangan oleh penulis tersebut. Dalam artikel ini, saya mendapati penulis memberikan impak yang sewajarnya, dapat mengulangi isi-isi penting dan juga memberikan huraian sewajarnya kepada isi-isi penting. Ini menjelaskan bahawa penulis itu ingin mengendalikan
apa yang dia patut bagitahu kepada pembacanya. Sewaktu pembaca membaca artikel ini, mereka dapat memahami dengan jelas dan tepat kerana penulis memberikan semua isi dengan teratur dan cekap. Ini memberi impak ataupun gambaran yang terbaik kepada penulis tersebut. Penulis artikel tersebut membuat amalan plagiarism semasa membuat artikel ini. Semasa saya menyemak dalam plagiarism checker, pengenalan dalam artikel ini mempunyai 93% plagiarism dan baki 7% mempunyai uniknya. Ini membawa maksud penulis tersebut mengambil maklumat daripada artikel lain ataupun daripada orang lain. Seterusnya, isi-isi dalam artikel tersebut juga mempunyai peratus plagiarism, iaitu peratus sebanyak 34 dan bakinya 66 merupakan isi sendiri, iaitu penulis tersebut membuat isi sendirinya. Isi ketiga dan keempat juga mempunyai amalan plagiarism, iaitu sebanyak 25% dan bakinya 75% merupakan isi sendiri oleh penulis tersebut. Kesimpulannya, dalam perbincangan iaitu penutup, penulis tersebut membuat amalan plagiarism sebanyak 88% dan isi sendirinya merupakan sebanyak 12% sahaja. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.